Okay, so hari ini kita masuk subtopik yang ketiga, luas poligon. Okay, sebelum kita pergi kepada apa yang betul-betul kita akan belajar hari ini, okay, cikgu nak tanya kamu tentang segitiga. Okay, luas segitiga. Apakah rumus yang kamu tahu tentang luas segitiga? Yang awak sudah tahu. Lalu awak macam mana nak cari luas segitiga? 1/2 darat tapak darat tinggi. Okey, 1/2 darat tapak darat tinggi. Okey, ada lagi? Ada lagi? Selain daripada rumus ini? Okey So, apa yang kita akan belajar hari ini ialah rumus kedua berkaitan dengan luas segitiga. Rumus kedua berkaitan dengan luas segitiga. Okey, bukan maksudnya cikgu ada dua rumus, saya belajar satu rumus mencukupi. Awak memang kena belajar semua rumus yang ada. Sebenarnya rumus luas segitiga, okey, dalam tajuk 7 awak akan belajar rumus baru ini. Nanti bila dalam tajuk 9 awak akan belajar dua lagi rumus luas segitiga. So, untuk mencari segitiga sebenarnya kita ada 4 rumus. 4 rumus kita akan belajar, dan bila nak pakai rumus ini dia dalam keadaan yang berbeza lah. Maksudnya dalam kes ini sesuai pakai rumus 1. Dalam kes ini dia sesuai gunakan rumus 2. Dalam kes itu dia sesuai gunakan rumus 3. Bukan maksudnya, cikgu saya belajar satu cukuplah, tak nak hafal banyak-banyak. Awak memang kena tahu semua. Sebab kita akan pilih rumus yang sesuai ikut keadaan yang ada. So, rumus yang awak belajar sebelum ini, dia mesti ada tapak, ada tinggi. So, itu biasanya kalau kamu tengok waktu itu, kebanyakan soalan akan uji awak segitiga bersudut dekat. Segitiga bersudut dekat sebab awak punya tapak dan awak punya tinggi mesti berserenjang ataupun mesti bersudut dekat. Mesti bersudut dekat. So, contohnya kita ada satu segitiga 3, 4, 5. Bila cikgu tanya apakah luas segitiga ini, bila cikgu tanya apakah luas segitiga ini, ada ni. So, cikgu akan buat setengah kali apa? Kali 3 kali 4. Okay. So, saya kena ambil setengah kali 3 kali 4. Cikgu tak boleh ambil 5. Sebab yang membentuk 90 darjah ialah 3 dengan 4. So, kita dapatlah jawapan 6. So, kalau sekarang, cikgu bagi awak satu segitiga sisi sama. 5, 5, 5. Cikgu tanya awak, apakah luas segitiga? Cikgu pun kena pakai macam mana? Adakah saya boleh terus ambil salah dua sisi itu jadi tapak dan tinggi saya, Hazwani? Hazwani? Farisa? Ya. Bila cikgu bagi awak satu segitiga sama sisi, 5, 5, 5. Cikgu tanya apakah luas segitiga? Boleh tak cikgu buat setengah kali 5 kali 5? Tak boleh. Tak boleh sebab 5 dengan 5 ini tidak berserenjang. Kalau sisi sama kita tahu kan semua ini ialah 60. 60, 60, 60. So dia langsung tak ada berserenjang di situ. So kalau saya nak gunakan rumus ini, tak boleh terus gunakan. Boleh buat tapi tak boleh terus gunakan. Okay. So apa yang saya perlu buat untuk cari luas segitiga ini? Boleh tak? Boleh sah? Guna teorem Pythagoras tu yang tengah-tengah tu. Cari tinggi tu. Ya, okay. So kita potong di sini. Okay. Kau ambil segitiga ini. So macam nak cari tinggi ini? 5 kuasa 2. Okay, 5 kuasa 2. Sama dengan tinggi yang kita nak cari kan. Okay, cikgu pakai simbol T. T kuasa 2. Bawah berapa pula? Oh. Okay, bawah berapa? 2.5. 2.5. Okay, 2.5 Kalau 2 ini 5 sama-sama. Dia sebenarnya tak semestinya sama sisi. Asal sama kaki pula. Sama kaki pun boleh. Bila 2 ini adalah serupa, kita akan tahu dia akan potong di tempat titik tengah. So kalau 5 kita akan buat 2.5.
So dengan ini cikgu tak puas habis lah, tapi cikgu bagi kamu tengoklah. So nanti kita selesaikan tapak T kita. So lepas itu kita boleh gunakanlah ini tapak kita, ini tinggi kita masuk ke dalam formula untuk dapat jawapan. Okey. Kalau sekarang cikgu bagi okey, dalam satu kartesan XY. Okey, sini tempat 0, 0. Sini 5. Maksudnya titik ini 0, 5. Titik ini 3, 0. Okey, cikgu nak tahu apakah luas segitiga ini. Boleh tak saya gunakan rumus tengah kali tapak kali tinggi, Atika? Atika? Boleh. Boleh tak? Cikgu gunakan rumus tengah kali tapak kali tinggi. Boleh. Boleh. So mana berapa tapak awak? 3. Okey, 3. Berapa tinggi awak? 5. 5. So kita boleh gunakan rumus tengah kali tapak kali tinggi dan dapat jawapan dia. Kejap, ada orang masuk ke? Kejap, ting 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 ting. Okey. Balik sini. Okey, sekarang tengok pula. Macam mana kalau macam ini? Okey. Bagi satu ini. Ada lagi orang nak masuk. 0, 0. Okey, katakan titik ini 10, 1. Titik ini 2, 6. Okey. Cikgu tanya, apakah luas segitiga ini? Apakah luas segitiga ini? Bolehkah saya gunakan setengah kali tapak kali tinggi? Shiking. Tak. Okey. Balik sini. Okey, tak boleh. So kali ini kenapa tak boleh? Sebab kalau gambar rajas atas ini cikgu sangat pasti. Cikgu sangat pasti sini 90 tajam. Tapi untuk gambar raja bawah ini kita tak tahulah di sini ada tak 90 tajam. Kita tak pastilah sini ada 90 tajam ataupun tidak. So kalau kita tak pasti, kita tidak boleh gunakan rumus untuk buat dia. Okey, sama-sama masuk. Balik sini ya. Okey. Ada cara nak buat tak? Di mana gunakan pengetahuan yang awak belajar sebelum ini, ada cara nak buat dah. Shiking ada idea tak? Ada idea tak? Cikgu tolong kamu. Cikgu sengaja tambah sikit ini untuk kamu. Ada idea nak buat tak? Okey, tak apa. Siapa ada idea cara nak buat ini? Tanpa gunakan rumus, mungkin dalam tuition awak sudah belajar rumus bawah ini. Tanpa gunakan rumus bawah ini, siapa ada cara nak jawab soalan ini? Dengan cikgu tolong awak, cikgu tambah 2 garis di sini. Siapa ada idea? Siapa on mic cakap? Sebab benda ini kepada apa yang awak nampak. Cikgu, kalau cari luas segitiga trapezium, lepas tu tambah dan tolak yang segitiga yang kosong tu boleh ke? Boleh. Okay. So satu cara kita boleh buat ialah kita cari luas segitiga ini. Okay. Lepas tu kita cari luas segi bukan luas segi empat. Trapezium ini. Okay, kita cari trapezium ini. Kita cari trapezium ini. Lepas tu kita tolak dengan macam mana cikgu nak lorek sudah. Semua warna. Okay, lepas itu kita ini. Segitiga bawah ini. Boleh. Maksudnya kita ambil segitiga tepi ini. Kita tambah dengan trapezium di tepi dia. Kita tolak segitiga di bawah. Okay, kita cuba kira kejap. Siapa tadi punya idea awak sambung. Okay, kita tengok segitiga pertama ini. Berapa tapak dia? 2. Okay, tinggi dia? 6. 6. Okay.
Kemudian kita yang ini nanti saya minta Adam ada? Ada kira segitiga ini kejap Okey. Okey, trapezium ini berapa tinggi yang panjang sisi yang lebih yang ini berapa? Idea pelajar siapa yang 6. cakap? 6. Yang lebih pendek punya? 1. Bawah? 10. Bukan, jap. 8. Okey, 8. Ini saya minta Pakis Pakis tolong kira kejap Ross trapezium. Okey, segitiga bawah ini tapak dia, 10. tinggi dia 1. 1. Awak kira Okey, Adan, apa jawapan segitiga pertama ni? 6. Jawapan dia 6. Okey, Pakis trapezium ini berapa? 28. Okey. So berapa segitiga ini? 5. 5. Kira? 29. Okey, 29. Okey. Okey, tapi dalam exam cikgu tidak galakkan pakai cara inilah. Tapi kenapa hari ini cikgu nak perkenalkan dua ini? Sebab cikgu nak bagi kamu tengok ialah kalau cikgu sekarang bagi satu soalan, maklumat tentang segitiga ini ialah awak tahu bucu dia. Awak tahu bucunya. Contohnya soalan ini awak tahu. Contohnya untuk soalan ini awak tahu bucu dia ialah 00 apa ni? Kejap. 00 dan awak tahu satu lagi ialah 05 dan satu lagi ialah 30. Awak ada koordinat bagi 3 bucu. So kita akan, satu cara lagi kita boleh buat ialah kita akan gunakan rumus hari ini. Okay? Begitu juga bawah ini. Saya ada 3 bucu. Sebenarnya tak semestinya 00 lah. Tadi cikgu pilih 00 untuk memudahkan kawan yang nak fikir idea ini. Okay? So boleh apa-apa asalkan cikgu ada koordinat 3 bucu itu. Okay? Kita boleh gunakan rumus yang kita akan belajar ini untuk jawab. Okay, So, cikgu tidak memperkenalkan macam mana rumus ini datang. Sebenarnya rumus ini datang ada kaitan dengan ini. Hanya cikgu bagi angka lebih senang kawan kamu cakap ini 2, 6. Kalau cikgu tulis sini S1, S2, S1, Y1, S2, Y2, S3, Y3, suruh buat benda ini, awak mula pening. Itu sebabnya cikgu buktikan rumus ini hanya dengan angka, memudahkan awak lah. Okay, So, rumus ini agak panjang dan tidak dipekarkan dalam exam. Kalau dulu yes, tapi untuk kamu sudah tak ada dalam senarai rumus kamu. So awak kena hafal. So nanti cikgu akan ajar kamu cara hafal dia. Okay, secara anya ada berapa benda awak kena ingat ialah titik pertama akan berulang. Nanti cikgu terangkan apa maksudnya. Okay, lepas tu apa yang cikgu tulis di sini. Okay, kalau kamu tengok sini ada setengah. Alamak. Okay, sini ada setengah. Kalau kamu tengok rumus dia. Nanti kita tengok bila cikgu pergi kepada luas segi 4 pun ada setengah. Kita kalau hafal sebelum ini, luas segi 3 setengah kali tapak kali tinggi kan. Kalau segi 4 panjang kali lebar, sudah tak ada setengah. Tapi rumus ini, rumus yang bila awak diberi bucu nak cari luas, tak kisah dia segi 3 ke, dia segi 4 ke, dia ada setengah. Dia ada setengah. Okay, lepas tu dia ada modulus. Okay, dia ada modulus. Kisah segi 3 ke segi 4, dia ada modulus. Segi 4 pun ada. Awak akan nampak dia ada modulus. Okey, tapi cikgu tulis di sini, ini ada kaitan bila awak ambil titik awak nanti, awak kena ambil ikut susunan sama ada ikut jam ataupun lawan jam. Kalau sekarang awak ada 3 titik contohnya awak tapak ini 00, 26, 10, 1. Awak ada 3 titik, masa sebenarnya tak kisahlah macam mana awak ambil, dia mesti dalam keadaan ikut jam ataupun lawan jam. Tapi kalau sekarang awak ada 4 titik, okey, sebagai contohnya, katakan cikgu tambah 1 titik, okey, cikgu tambah 1 titik, katakan cikgu ambil titik inilah, cikgu ambil titik ini, iaitu 10, 0. Awak ada 4 titik. Sekejap.
awak ada 4 titik. Bila cikgu tanya, apakah luas segi 4 ini? Okey, apakah luas segi 4 ini? Kalau cikgu tanya apakah luas segi 4 ini, sebenarnya maksudnya kuning tambah biru lah. Awak sebenarnya ada jawapan sudah. Tadi awak sudah buat, awak hanya buat 2 ini saja dan awak dapat jawapan 34 ya, 34. Kalau kita pakai teknik inilah, potong-potong-potong, tambah-tambah itu, kita akan dapat jawapan ini. Okey, di sini ya, bila awak nak ambil titik awak, tak boleh sesuka hati. Tak boleh sesuka hati untuk segi 4. Sebab awak kena pastikan titik yang awak ambil sama ada ikut jam ataupun lawan jam. So contohnya kalau cikgu, okey, kita ada titik ini ya, kalau kamu tengok ya, kita ada titik 00, titik 26, titik 10.1 dan titik 10.0. Kalau cikgu ikut susunan yang ada di sini susunan yang ada di sini, so apa yang saya akan buat ialah 00 pergi 26, 26 pergi 10.1, 10.1 pergi 10.0 dan titik 1 berulang pergi kepada 100. So saya dapat 1 segi 4. Saya dapat 1 segi 4. Tapi kalau kamu bayangkan titik ini, cikgu tak ikut susunan yang betul. Cikgu ambil ini titik pertama, titik kedua, lepas tu cikgu ambil ini titik ketiga, ambil ini sebagai titik keempat. Kita tengok apa akan jadi ya. Cikgu terbalikkan susunan dia. Kenapa tak boleh? Kejap. Apa sudah jadi? Okey. Okay. Kalau cikgu sekarang ikut ini titik 00 pergi 26, 26 pergi kepada 10.0, 10.0, 10.0 pergi 10.1, lepas kemudian titik 1 berulang, 00. Kamu tengok, ini bukan segi 4. Ini ialah 2 segi 3. Okay. So kalau ada 3 titik saja, di susunan macam mana awak susun pun, dia akan bentuk segi 3. Hanya masalah ikut jam ke lawan jam saja. Okay. Tapi kalau 4 titik, awak kena berhati-hati. Kalau soalan itu dipekarkan gambar raja, awak pastikanlah awak ambil ikut jam ataupun lawan jam. Okay? Ikut jam, lawan jam maksudnya macam ni Katakan inilah 4 titik kepada kamu, inilah 4 titik. Okay, kejap cikgu padam ini 4 titik kepada kamu. Awak boleh mula dengan mana-mana 1 titik. Awak boleh mula dengan mana-mana 1. Okey, sebagai contohnya, okey, Amira, you nak mula dengan titik mana 1? 00, 26, 10.1, 10.0. 26. Okey, katakan awak kata cikgu saya nak mula dengan 26. Boleh, bebas. Okey, titik kedua awak 10.1. Okey, titik bila awak sudah tetapkan 26 awak sebagai titik pertama, maka titik kedua sebenarnya sudah tak boleh sesuka hati Awak hanya ada 2 kemungkinan. Sama ada awak sambung kepada 10.1 ataupun awak sambung kepada 00. Awak tidak boleh sambung kepada 10.0. Kalau awak sambung kepada 10.0, nanti memang awak akan bentuk ribbon. Okay? So cikgu ikut Amira, dia kata sambung kepada 10.1. Okey, lepas itu 10.0. lepas tu okey, lepas tu kita pergi kepada 10.0. So bila ini tetap sebagai titik kedua, titik ketiga awak sebenarnya sudah tak ada pilihan. Nak tak nak mesti 10.0. Awak tak boleh pergi 00. Nanti dia akan keluar ribbon. Okay? So awak mesti ini 3, maka ini tak payah fikirlah sebab tinggal 1 titik. So itu yang cikgu cakap So bila soalan ini dipekarkan gambar raja, cuba tengok gambar raja kemudian ambil ikut urutan. Boleh ikut jam, boleh lawan jam. Tapi kalau kamu tengok di sini, alamak cikgu punya model sudah lari. Okay? Di sini cikgu akan galakkan kamu ambil lawan jam. Walaupun Amira yang ambil ikut jam. Tapi tak salah. Tak salah, jawapan masih betul. Tapi digalakkan gunakan lawan jam. Nanti cikgu terangkan kenapa cikgu galakkan kamu gunakan lawan jam. Okay. Tapi kalau segitiga tak ada masalah. Sambung macam mana pun dia akan bentuk segitiga. Boleh Okay, so macam mana kita nak hafal rumus ini Macam mana kita nak hafal rumus ini? Yang panjang-panjang ini. Okay. So cikgu tidak galakkan kamu hafal apa yang awak nampak yang cikgu senarai inilah. Kalau dulu abang kakak kamu, cikgu kata okeylah tak apa, tak payah hafal pun. Mereka setakat ganti saja. Tapi untuk kamu sebab senarai rumus tidak dipekarkan, so nak tak
Okay, so nak tak nak awak kena belajar hafal. Okay, dan macam cikgu kata lain, cikgu tidak galakkan awak hafal ikut apa yang cikgu tulis sini. Sebab pening. Tengok ni, kejap 1, kejap 2, kejap 2, kejap 3, kejap X, kejap Y. Macam mana kita nak hafal benda ini? So, cara kita hafal ialah awak akan buat macam ni. Contohnya cikgu ambil ini. Cikgu ambil ini ayah. Tengok cikgu ambil ini. Di mana kita tahu jawapan dia ialah, tadi apa jawapan kita? Jawapan kita tadi ialah 29 kan? Okey, kita tengok macam mana nak pakai rumus ini buat Kita tengok contoh pertama Okey. So cikgu bagi 3 titik ini, okey. Cikgu nak cari luas So 3 titik yang bentuk itu segitiga lah luas segitiga. So apa yang awak buat? Okey, awak tulis macam ini. Awak tulis macam ini. Luas segitiga. So kalau cikgu ada bagi, katakan cikgu ada bagi. Okey, ini ialah kos titik O. Okey, ini ialah titik A. Ini ialah titik B. Maka awak mungkin boleh kata luas segitiga OAB lah. Ataupun luas OAB pun mencukupi. Kalau tengok cara saya buat, awak buat setengah modulus. Segitiga ke segi 4 mesti ada benda ini. So bila dia ialah segitiga, so apa yang awak buat? Okey, awak buat keputusan lah. Mana satu titik pertama, mana satu titik kedua, mana satu titik ketiga. Okey, kalau soalan ini ada gambar raja, awak tengok gambar raja untuk tahu susunan dia. Okey. Ataupun kadang-kadang awak boleh tahu susunannya sebab soalan mungkin kata cari luas segitiga OAB. Maka awak boleh ikut susunan yang tulis di sini. Daripada awak pergi pilih-pilih sesuka hati. Tapi untuk segitiga sebenarnya tak kisah. Sebenarnya tak kisah. So awak ambil aja. Titik 1, 0, 0. Kita tulis dalam keadaan turun 2, 6, 10, 1. So kalau kamu tengok di situ cikgu kata titik 1 ulang. Maksudnya titik 1 tulis sekali lagi. Boleh. Ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3. So ulang balik titik 1. Okay. Itu cara kamu tulis. Lepas tu kita buat macam inilah setengah modulus kurungan tolak kurungan. Okay. Hubungan dalam ni ialah tambah. Hubungan dalam ini ialah tambah. Itu apa yang cikgu tulis di sini. Tengok ni Okay, ini. Okay. Kurungan tolak kurungan. Dan apa dalam kurungan itu ialah tambah. Kemudian ada setengah, ada modulus. Boleh itu maksud saya 3 ini. So ada setengah, ada modulus, kurungan, tolak kurungan. Dalam kurungan itu ialah tambah. Okey, berapa tambah kita perlu tulis? Kalau kamu tengok soalan ini, okey. Untuk kurungan pertama ini kita akan ambil nombor pertama ini, kemudian kita turun. So kalau kamu tengok ini ada 1 kali, 2 kali, 3 kali. So saya perlu tambahkan 3 nombor. Kalau saya perlu tambahkan 3 nombor, maksudnya ada 2 tambah, saya kena tulislah. Kalau kurungan pertama ada 2 kali tambah, kurungan belakang pun ada 2 kali tambah. Okay. So lepas tu kita buat. Anak panah pertama, kita ada 0 tang 6. Okay, cikgu minta Anissa Dania. Haras ada, Haras? Ada, cikgu. Haras, apa yang cikgu nak buat, anak awak buat ialah awak tambah 2 nombor ini kan? Awak darab 2 nombor ini. 0 darab 6? 6. 0. 0, okey. Okey, anak panah kedua, 2 dan 1 kalau darab? 2. Anak panah ketiga? 10 dengan 0? 10 darab 0? 0. Sorry. Apa-apa kalau darab 0 ialah 0. So itu untuk kurungan pertama. Untuk kurungan kedua pula, kita ambil kurungan kedua ini kita ambil nombor bawah ini.
So untuk nombor bawah ini anak panah kita ialah ke atas. Okey, Hara sambung balik semula. So untuk anak panah ungu yang pertama tu 0.2, 0. 6/10, 60. 1/0, 0. 0. Okey. So Haras tolong kira dari sini sampai sini. Cikgu nak jawapan dia. Yang dalam kurungan pertama tu 2 Okey, 2 tolak. tolak 60. Okey, berapa? Jadi negatif 58. Negatif 58. Okey, modulus. Kamu pernah belajar dalam waktu itu you sudah ada dalam sekolah? Cikgu tanya orang lain sebab takut awak tak ada di sekolah. Intan, ingat lagi tak apa kegunaan modulus? Waktu tajuk pertama kita pernah belajar. Nombor dalam tu jadi positif. Nombor dalam itu jadi positif. So kalau negatif 58, positifkan 58. 58. So kita dapat setengah kali 58. Jawapan? 29. 29. Tadi kan kita kira itu yang luas segitiga tambah segi empat tolak segitiga, luas segitiga tambah trapezium tolak segitiga, kan kita dapat jawapan ni 29. Okay? So, kaedah ini kaedah ini tak kisah tau. Kalau cikgu sekarang pagi, tadi yang kita pakai ini, yang ini. Di mana waktu itu tadi kita pakai setengah kali tapak kali tinggi sebab kita nampak dia bersudut dekat. Okey, tapi mungkin kita tak tahu. So bila cikgu bagi saja 3 pucuk, asalkan awak nampak 3 pucuk, cikgu tanya apakah luas segitiga. Kita kalau gunakan rumus yang kita baru belajar ini, kita tak payah tahu pun dia bersudut dekat atau tidak bersudut dekat sebab kaedah kita akan sama. Kita akan cuba buat di mana nanti awak tapak juga 7.5. Okey, cikgu minta Izzat ada? Izzat ada? Ada. Okey. So cuba awak nak pilih mana satu sebagai titik pertama. Cikgu ikut awak. 00. Okey, 00. Titik kedua? 05. Titik ketiga? 30. So, titik satu perulang. So, apa nak tulis belakang ni? 00. Okey, ingat So, mesti ada setengah, mesti ada modulus, titik satu kena perulang. Dalam exam kalau setakat tulis ini tak ada markah lagi maka akan diberi bila awak berjaya buat ini dengan betul. Izzat sambung Okey. So, kita sediakan anak panah dulu So, okey, semua ini tambah, semua ini tambah. Okey. So, untuk yang pertama ini apa cara apa? 0.5. Okey, di mana kita gunakan titik nombor pertama ini, kita turun kita turun. So kamu dapat berapa? 0 kali 5? 0. Okey, 0 kali 0? 0. Okey, 3 kali 0? 0. 0. Okey, lepas tu belakang pula. So belakang yang pertama itu ialah nombor apa darab dengan nombor apa? 0.0. Okey sorry. Inilah dia 0053 dengan 00. 00? 0. 53? 15. 00? 0. So dalam exam maka akan diberi bila awak berjaya tulis ini dengan betul. So pastikan tak ada salah darab punya. Okey, kira semua jawapan dalam modulus ini? Negatif 15. Negatif 15. So modulus negatif 15 maksudnya? 1/2 modulus 15. Kalau awak sudah positifkan, sini bukan modulus sudah, sini boleh buat kurungan sudah. Sudah jadi kurungan. Sebab modulus sudah digunakan, iaitu kita positifkan nombor di dalam. Kalau sekarang apa yang di dalam itu memang sudah positif, tak payah buat apa-apalah. Maksudnya kalau awak kira dalam itu ialah 15, maka modulus 15 masih 15. So apa jawapan ini? 15/2.
Okey, 15/2 ataupun 7.5. So kalau kamu tengok jawapan sama dengan apa yang kita buat tadi. Okey, so begitu juga kalau sekarang cikgu bagi awak segi 4. Okey, cikgu minta awak cari luas segi 4. Contohnya cikgu ambil ini cikgu sudah kalau cikgu ambil 0, 0, 2, 6, 10, 1. Okey, ini sudah ikut susunan punya. Okey. Biasanya kalau soalan ini dia bagi titik macam ini, awak kena tengoklah macam mana kita nak tengok So sebenarnya dia ada tips dia. So 3 Okey, cikgu bagi contohnya cikgu bagi ini A, ini B, ini C, ini D. Cikgu kata cari luas segi 4 A, B, C, D. Okay. So biasanya kalau soalan ini awak nampak cikgu tulis sini tapi cikgu tak bagi gambar aja, kita biasanya fahamlah A, B, C, D ini ialah ikut urutan. Hanya kita tak tahu dia ikut jam ke dia lawan jam, tapi dia ikut urutan ya. Okey, cikgu minta Intan luas segi 4. Kita pakai formula yang sama So, okey, setengah. Titik pertama 0, 0. Okay, kita ikut saja urutan sini paling senang. Titik kedua 2, 6. titik ketiga 10, 1. titik keempat 10, 0. cukup macam ini. Tak. Apa lagi kena? 0, 0. Jangan lupa tak kisah luas segi 3 ke luas segi 4 ke, titik 1 akan berulang. Titik 1 akan berulang. So lepas itu juga kita dapat setengah modulus kurungan tolak kurungan. Dalam kurungan itu ialah tambah. Okey, ada berapa tambah kita kena tengok dulu. Anak panah ada berapa? Anak panah ada berapa? Kalau kita tak tahu anak panah ada berapa, sebenarnya kita boleh buat kemudian pun tak apa. Okey, kamu boleh buat macam cikgu sebab tak pasti cikgu ada berapa anak panah. So kita tak payah tulis tambah dulu, kita dapat nombor dulu. Okey, kita dapat nombor dulu. So nombor pertama ialah apa darab apa 0 darab 2. 0 darab 2. Tak. Dia mesti 0, 6. Mesti ini dulu. Mesti ini dulu. Kalau awak buat salah, sebenarnya awak akan dapat jawapan yang betul. Sebab secara kebetulan benda itu modulus. Tapi dari segi konsep adalah salah. Okay? So di sini kamu akan dapat 4 nombor. Kalau 4 nombor maksudnya ada 3 saya kena tambah lah kan. Kita kena tambah 3. Okay. So kita mulai. Nombor pertama. 0 kali 6. 0. 2 kali 1. 2. 10 kosong. 0. 10 itu apa? 10 kosong. 0. Okey. Kemudian nombor kurungan kedua, nombor pertama apa darab apa? 0 darab 2. Okey, 0 darab 2. Okey, 0 darab 2. 0. Okey. Lepas tu? 6 darab 10. Berapa? Ya, betul. Betul. 6 darab 10. 60. 60. Okey, sambung. 1 darab 10. Berapa? 10. 10. Okey, yang terakhir. 0 darab 0. Okey, berapa? 0. 0. Okey. Tolong kira semua dalam modulus. 2 tolak 70. 2 tolak 8. 70. Negatif 68. So maksudnya modulus negatif 68. 1/2 darab 68. Okey, darab 68. Jawapan? 34. 34. Tadi kita punya jawapan 34 ke? Saya lupa. Tengok. Tadi kita punya jawapan 34. Boleh? Okey. So di sini mungkin awak akan highlight, cikgu kenapa cikgu ada ayat ini. Susunan titik kalau boleh ialah lawan arah jam. Okey.
Kalau kamu tengok yang awak kira ini kebanyakan masa awak dapat negatif. Kenapa? Sebab awak selalu ikut cikgu split bagi kamu tengok gambar raja awak. Awak tengok soalan OAB ini ya. Okey, mana gambar raja OAB? Okey. Kamu tengok gambar raja ini titik soalan apa? 2, 6, 10, 1. Ini. Okey. Kalau kamu tengok titik yang kawan kamu ambil ini ataupun saya ambil tadi kan. Okey, cikgu mula dengan ini sebagai titik pertama. Cikgu ambil ini sebagai titik pertama. Lepas tu titik kedua saya di sini. Lepas tu titik ketiga saya di sini. Cikgu ambil ikut arah ini. So saya ambil ikut arah jam. Kalau saya ambil ikut arah jam, itulah yang berlaku kenapa bila awak kira dalam ini ialah negatif. Kalau tadi cikgu ambil ini sebagai titik pertama, ini sebagai titik kedua, yang atas pula sebagai titik ketiga, saya akan dapat terus 58. Tapi ada masalah tak? Sebenarnya tak ada masalah. Awak tetap dapat jawapan yang betul. Awak tetap dapat jawapan yang betul. Itu yang cikgu tulis itu seelok-eloknya. Cikgu tak wajibkan. Cikgu tak wajibkan. Kalau tak percaya, awak boleh tengok ini. Yang awak buat ini awak buat ini kan. Mula-mula kita ambil 00. Lepas tu kita ambil 05. Lepas tu kita ambil 30. Sekali lagi kita ambil ikut jam. Itu sebabnya kalau awak kira, awak dapat negatif, nanti positifkan. Kalau tadi you ambil ikut lawan jam, tak apa kerja ini, dia memang terus 15 sudah. Begitu juga dengan ini. Kita cuba tengok tadi kita ambil titik ikut susunan. Okey, kita ambil ikut susunan, kejap padam ini. Kita ambil ikut susunan titik pertama 00. Titik kedua 26, ketiga, keempat. Kita ambil ikut jangan. So itu sebabnya bila awak kira sampai sini awak dapat negatif 68. Tapi macam cikgu cakap tak ada masalah lah. Nanti awak positifkan okey aja. Okey saja. So itu soalan tentang cari luas segitiga dan cari luas segi empat. Alamak tak sempat habiskan. Okey tak apa. Sorry ya, komputer cikgu keruh. Okay, so kerja hari ini, sebab cikgu tak sempat habiskan, satu topik ni ada sikit lagi Okay, so kamu buat soalan 1, soalan 1, soalan 2 cikgu tak ajar lagi. Tapi sebenarnya awak kalau nak buat, awak mampu buat sebenarnya. Tapi tak apalah nanti cikgu bagi contoh baru awak buat. Soalan 1, soalan 3, okay, soalan 1, soalan 3, cikgu tengok sudah boleh ke tak boleh. Okey, itu saja. Hari ini senang. 2 soalan saja. Soalan 1 dan 3. Okay? Tapi ada masa awak boleh ambil cikgu punya latihan ulang kaji itu awak buat pada kertas lain lah. Awak buat pada kertas lain. Jangan campur dengan latihan biasa sebab nanti awak nak stack gambar sangat susah. Awak ambil kertas, buat pada kertas. Seolah-olahnya awak tengah jawab exam. Hanya kalau ulang kaji